Pernah tak korang ada dalam situasi di mana korang dapat banyak kerja serentak? Korang jadi stres, tak tahu nak buat apa, bila dan macam mana nak buat mana satu kan? Okay. Kat sini saya nak share something untuk atasi masalah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Macam mana kita nak bagi keutamaan kepada tugasan ataupun perkara yang kita nak buat dengan cara yang betul supaya kita jadi lebih produktif dan kita dapat memanfaatkan masa kita tu dengan lebih cekap dan lebih berkualiti. Okay. Sebelum tu, apa-apa pun kita kena tahu juga faktor yang mempengaruhi kepada makna ataupun maksud dan karakter yang membezakan tugasan-tugasan kita tu. Okey, ada dua faktor di sini iaitu segera dan juga penting. Okay. Tugasan yang segera, dia perlukan perhatian kita dengan kadar yang cepat ataupun segera lah. Kerana dia memberi kesan yang dalam jangka masa singkat kepada kita. Untuk faktor yang penting pula, dia membantu kita untuk mencapai impian masa depan kita ataupun sesuatu perkara yang kita rasa bernilai kat diri kita. Nampak kat sini bahawa faktor yang kedua iaitu perkara yang penting ni mendorong kita ataupun memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. Okey, macam mana kita nak bagi keutamaan kepada setiap tugasan kita tu kan? Okey, secara purata majoriti saya rasa semua orang ada asas nak untuk buat senarai kepada tugasan harian korang ataupun tugasan mingguan korang. Itu perkara basic yang kita selalu buat. Tapi kat sini saya nak naik taraf sikit korang punya kaedah tu. Korang perlu applykan kaedah Eisenhower Matrix. Apa itu Eisenhower Matrix kan? Nampak bunyi dia macam complicated. Okay. Konsep dia kat sini, lepas korang dah senaraikan tugasan korang tu, korang perlu kategorikan tugasan tu dengan lebih spesifik, di mana korang buat 4 kuadran yang berbeza untuk meletakkan setiap tugasan korang tu. Okey. Apa yang ada di kuadran pertama? Untuk kuadran yang pertama ini, korang meletakkan tugasan yang penting dan juga segera. Okey. Apa yang korang kena buat dengan tugasan di kuadran pertama ni? Korang perlu beri keutamaan dan korang kena buat dengan segera ataupun sekarang. Okay. Tak ada maknanya yang korang rasa katakan tidak untuk tugasan tu. Korang kena buat dengan segera. Okay. Contoh tugasan ni dari segi perspektif student, korang punya tugasan assignment. Okay. Efek kalau korang tak buat assignment tu dalam jangka masa pendek ialah korang punya grade akan turun. Okay. Grade course korang. Untuk jangka masa panjang, korang tak dapatlah capai ataupun sesuatu achievement baru, ilmu baru sebab korang tak buat assignment tu kan. Okey, beralih kepada kuadran yang kedua, dia meletakkan tugasan yang tidak segera tapi penting kepada kita. Apa yang kita kena buat dengan tugasan di kuadran kedua ni? Kita perlu ada perancangan yang teliti dan juga kita kena tahu bila kita nak buat perkara tersebut. Kerana dia tugasan adalah jenis tugasan yang penting. Okey. Contoh-contoh tugasan penting ni sepertinya macam kita nak update ataupun keep on track kita punya kesihatan dan juga kita nak capai impian kita. Macam kita nak ada dream car ke kan, Ferrari ke Lambo ke kan. Jadi korang kena ada plan yang terbaik dan korang tahulah bila korang nak capai benda tu. Okay, untuk kuadran yang ketiga ni pula, dia meletakkan tugasan yang segera tapi tidak penting untuk kita. Apa tugasan tu kan? Kita perlu ada perancangan semula dan ada delegasi ataupun toleransi untuk tugasan di kuadran ketiga ni. Okay. Sebagai contoh, kita perlu keep update ataupun kita perlu update lah kita punya email setiap hari, kita punya WhatsApp ke Tele ke untuk tahu kerja-kerja baru yang kita dapat dalam masa satu hari tu kan. Okay, sebagai contoh, kita dah ada jadual kita sendiri, kita dah siapkan, tapi tiba-tiba kita dapat kerja baru lepas tengok email-email tu. So kita kena buat dengan segera dan kita kena buat perancangan semula. Untuk kuadran yang keempat ini, kuadran keempat ni meletakkan tugasan yang tidak penting dan juga tidak segera untuk kita. Apa tugasan yang tak penting dan tak segera ni kan? Okay, basically benda ni ialah benda yang lawa kita selalu buat, macam kita tengok TV, tengok Netflix, layan YouTube lama-lama kan. Basicnya memang kita selalu dah buka benda ni, memang lama kita layan kan, scroll Twitter, IG, Sokmed semua tu. Okay, main game kan. Okay, jadi benda ni seelok-eloknya perlu dielakkan ataupun dikurangkan.
Dan juga kita kena buat tugas, kalau nak buat juga tugasan ni kita kena buat kemudian. Lepas kita buat kerja kita dah siap semua, dah cantik flow kita, semua dah tick, dah done, barulah kita bagi self reward kat kita. Tengoklah, mainlah game tu, tapi kita kena seimbang, jangan terlalu lama. Okay, sebab kat sini saya nampak kuaran keempat ni dia membantu kita dari segi psikologi lah, emosi kita. Sebab kita dapat self reward kan, jadi kita lebih confident dan kita lebih semangat nak jalankan rutin harian kita. Okay, kebaikan untuk buat kaedah Eisenhower ni, saya nampak dia akan keep on track ataupun korang akan sentiasa tahu apa yang korang buat mengikut keutamaan tugasan tu. Dan juga korang takkan terlepas mana-mana tugasan korang. Korang dapat belajar bagaimana nak bezakan setiap tugasan korang tu dalam dua kategori, iaitu tugasan yang penting ataupun tugasan tu segera. Okay, jadi korang lebih appreciate dan korang akan tahu macam mana nak uruskan korang punya tugasan itu. Okay, soalan yang saya nak tanya lepas korang tengok video ni, adakah korang just act ataupun korang react dengan video ini? Okay, korang perlu ada kesungguhan ataupun effort untuk mengubah diri sendiri, sebab benda ni bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Jadi janganlah hanya react saja video ni, korang perlu ada effort, ada attitude tinggi, korang ada jati diri yang kuat dan ada rasa tanggungjawab dekat diri sendiri untuk ubah masa depan kita. Sekian saja daripada saya, harap bermanfaatlah kepada semua dan diri saya. Sekian, terima kasih.